Jangan bergantung semata-mata kepada usaha kita sahaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berusaha dan kita memohon Allah bagi hidayah pada kita. Hidayah ni kadang-kadang dalam Islam ni kita dah tahu dah. Kita tahu banyak dah, kita tahu betul. Tapi kita tak mahu. Tahu di akal, mahu di hati, betul. Allah izinkan kita berada di rumahnya dan kita berada di dalam majlis ilmu, taman syurga yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tiba bulan Rajab, kita mula memohon kepada Allah untuk diberi keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita mula memohon keberkatan pada bulan ini. Yang kedua, kita mula membina momentum ibadah kita. Dah mula dengan puasa sunat, dah mula dengan qiyam, kita dah biasakan, dah mula dengan sedekah, dah mula kita dengan baca Quran. Supaya nantinya bila bulan Ramadan tiba, kita sudah pecut saja. Bukan baru nak masuk gear. Dah terus saja kita. Jadi momentumnya kita bina daripada sekarang. Dan yang ketiganya, apabila tiba bulan Rajab, selalu kita bincang tentang Isra Mi'raj. Kerana Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Bukan saja ujian keimanan bagi orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu juga ujian keimanan buat kita. Jadi sebelum saya menyambung kuliah kita, iaitu pada hari ini kekuatan keikhlasan ataupun bagaimana nak ikhlas, saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir supaya kita senantiasa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung semata-mata kepada usaha kita sahaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berusaha dan kita memohon Allah bagi hidayah pada kita. Sebab itu kita dalam Islam diajar 17 kali wajib kita minta hidayah. Bila 17 kali? Dalam solat baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini. Tetapi minta maaf kaum ibu, dan saya juga kadang-kadang tersilap. Kita lebih fokus berdoa selepas solat berbanding berdoa di dalam solat. Solat itu semuanya satu doa. Solat itu satu doa. Semua dalam solat itu rukun qaulinya, rukun qalbinya ataupun fi'linya ada doa-doa yang disertakan. Contohnya dalam baca Fatihah, ini rukun qauli. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta. Nanti kalau kita duduk tawarruk, iaitu duduk antara dua sujud, doa lagi. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni, ada 8 doa yang kita minta waktu kita duduk antara dua sujud. Jadi dalam solat banyak doa-doa. Dan doa tu kita perlu betul-betul hayati. Ada orang dia fokus lebih serius doa selepas solat daripada berbanding di dalam solat. Itu satu kesilapan. Jadi lepas ni masa kita solat, sama ada solat berjemaah, lebih-lebih lagi waktu solat sunat. Sebab solat sunat kita seorang je buat. Kita boleh orang kata slow-slow, kita boleh ambil masa, betul orang kata. Tapi kalau dalam solat berjemaah kita kena ikut imam, betul. Tapi kalau seorang-seorang ni kita baca betul-betul. Duduk antara sujud tu hayati betul-betul. Sujud tu kita minta betul-betul. Wasjud waqtarib, selalu saya katakan, sujud dan mendekatlah. Saat seorang hamba paling hampir dengan Allah ialah waktu sujud. Itu paling hampir. Apa yang Rasulullah anjurkan waktu kita sujud? Doa. Doa. Doa dalam hati. InsyaAllah mudah-mudahan di situ nanti Allah bagi kita hidayah. Kita minta Allah bagi hidayah. Sebab baru ni kenapa
pentingnya hidayah ni. Kadang-kadang dalam Islam ni kita dah tahu dah. Dah tahu banyak dah, kita tahu betul. Tapi kita tak mahu. Tahu di akal, mahu di hati, betul. Ilmu dah bagi tahu dah, yang ini wajib, yang ini sunat, yang ini haram, tak boleh buat. Dah tahu dah. Tapi yang wajib, yang Allah suruh, tak buat. Betul. Yang Allah larang, buat juga. Dalam tahu, kita lakukan suatu yang dilarang oleh Allah. Dalam keadaan kita tahu, kita tak buat apa yang disuruh oleh Allah. Kenapa? Tak dapat hidayah. Sebab hanya tahu, tapi tak mahu. Tahu di akal, mahu di hati. Kadang-kadang dah mahu dah, kita buat. Tapi sekerat jalan patah. Sekerat jalan give up. Kenapa? Dah tak mampu pula. Dah mahu tapi tak mampu. Mampu ni hasil kita mujahadah dengan hawa nafsu kita. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dapat hidayah supaya kita tahu, kita mahu dan kita mampu. Kita nak sungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan Allah. Jihad tu apa? Jihad dengan hawa nafsu kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berjihad dengan di jalan kami, Allah akan tunjuk jalan. Maksudnya Allah akan bagi hidayah. Maksudnya mula-mula dia bersungguh-sungguh, lama-lama Allah bantu. Bila Allah bantu dah mudah dah kita. Betul? Jadi ini penting. Sebab tu kalau masih ingat perbincangan kita ada dua golongan, mukhlisin dan mukhlasin. Betul? Mukhlisin orang yang sedang struggle untuk ikhlas. Mukhlasin adalah orang yang dianugerahkan ikhlas. Jadi kita usaha, Allah pilih, alhamdulillah. Gitu. Kenapa saya rasa penting untuk saya sentuh perkara ini? Sebab baru-baru ni saya selalu bercakap tentang Isra' Mi'raj. Ada satu pertanyaan, orang kata pertanyaan out of the box lah. Pertanyaan di luar kotak. Tak pernah saya ceramah orang tanya macam ni. Dia tanya, kenapa Ustaz Isra' Mi'raj ni tak berlaku waktu siang? Kenapa Isra' Mi'raj ni berlaku waktu malam? Kan? Kalau waktu siang kan nampak burak tu. Kan mudah orang beriman. Nampak, betul tak? Burak tu nampak. Kemudian perjalanan Rasulullah tu orang nampak. Tapi waktu malam, gelap gulita, tak ada siapa nampak. Kan dalam surah Al-Isra' jelas dalil Isra' Mi'raj tu berlaku waktu malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailam maksudnya waktu malam. Jadi kalau waktu siang kan mudah orang beriman. Tidak. Iman ni milik Allah. Allah bagi kepada orang yang Allah pilih hidayah. Katalah waktu siang berlaku, jaminan beriman tak? Saya nak tanya ni, depan-depan. Kalau waktu siang berlaku Isra' Mi'raj, confirm ke orang akan beriman waktu siang? Belum tentu. Kalau kita tengok manusia ni, bila tak dapat hidayah, degilnya, subhanallah. Tengok pengikut Nabi Musa AS, Bani Israel, betul? Lalu, Laut Merah tu terbelah. Air sebelah sini terhenti, air sebelah sini terhenti, kiri kanan berhenti. Ada satu terowong boleh lalu sampai ke seberang sana, menjembelahi lautan. Betul, mukjizat yang hebat. Mereka bukan saja melihat, tapi mereka feel, mereka lalu sampai ke sana. Fir'aun dengan tentera kejap tenggelam. Betul, sampai sana confirm lah beriman, confirm lah kuat iman. Betul tak? Dah lalui. Tetapi diberitakan bila Nabi Musa AS tinggal kejap, suruh Nabi Harun jaga, mereka mula mempertuhankan lembu, berhala lembu yang dibuat oleh Samiri. Betul tak? Jadi belum tentu lagi. Kalau Isra' Mi'raj berlaku waktu siang, orang beriman tengok umat Nabi Musa AS kufur juga, walaupun mereka nampak mukjizat depan mata dan mereka melaluinya. Betul. Saya nak tanya, pengikut Nabi Isa AS berapa orang? Hawariyun dalam Quran kata ada berapa orang? Bila saya tanya, saya bukan uji, jangan takut. Kita mengaji, bila mengaji tak tahu apa, tak tahu. 12 orang je.
12 orang. Seorang daripadanya belot pula, Yehuda Iskariot. Dia yang dirupakan oleh Allah, muka macam Nabi Isa, itu yang disalib. Nabi Isa AS naik ke langit, betul? Ya. Jadi, kalau kita tengok, begitu hebatlah mukjizat Nabi Isa AS, Ruhullah ini, ya. Tapi 12 orang je pengikut, tak ramai. Apa mukjizat Nabi Isa AS? Apa dia? Menghidupkan orang mati. Kata orang mati ni confirm dah mati, kata. Tapi Nabi Isa hidupkan semula. Kalaulah kita melihat, confirm tak kita nak beriman? Kita kata kita beriman, belum tentu. Kalau Allah tak bagi hidayah. Itu yang kita kata. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia lontar ke dalam api. Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Sejuk api tu. Kalau siapa pergi ke Turki, nampak lokasi terjadi sebab tu. Dah jadi tasik dah. Katanya kayu-kayu pembakar tu jadi ikan-ikan. Mana ikan tu orang tak makan pun. Sebagainya. Tapi orang beriman tak kepada Nabi Ibrahim? Tak juga. Sebab itu dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sikit sekali di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Kerana apa? Ramai yang tak tahu, ramai yang tahu tapi tak mahu, ramai yang mahu tapi tak mampu. Kerana apa? Tak ada hidayah dari Allah. Jadi kita mohonlah hidayah daripada Allah. Jadi sebab itu bila Isra' Mi'raj berlaku, 3 golongan berdasarkan hidayah daripada Allah, terpecah manusia ni kepada 3 golongan. Golongan yang pertama seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq confirm. Dia dapat berita daripada sumber yang kedua, bukan sumber yang pertama. Yang dapat sumber pertama ialah Abu Jahal. Bila Rasulullah SAW pada pagi itu jumpa Abu Jahal ni nak ulok-ulok. Dia kata, ada apa cerita hari ni? Macam sekarang, apa cerita hari ni? Dia nak ulok-ulokkan Rasulullah. Ada, Rasulullah tulus saja. Ada. Aku semalam diisrakan, kemudian pergi naik ke langit ke-7, balik-balik. Ini peluang untuk orang akan kufur semula. Ini pemikiran Abu Jahal. Kalau aku kumpul orang lain, kamu nak ulang cerita balik tak? Rasulullah kata, silakan. Rasulullah ulang balik. Waktu itu terbagilah kepada 3. Sayyidina Abu Bakar bila dengar apa Sayyidina Abu Bakar kata, kalau yang berkata Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Hingga dapat gelaran As-Siddiq. Sebab apa? Sebab Abu Bakar tidak selidik berita. Dia selidik siapa yang berlaku dekat atas siapa. Kerana track record Nabi Muhammad SAW semua daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah daripada kanak-kanak, remaja sampai menjelang usia 40 tahun dan sebagainya, sentiasa bersama dengan Rasulullah. Dengar tak pernah dilihat sekali pun Rasulullah berbohong, sekali pun, walaupun gurau-gurau, tak ada. Macam kita dulu walaupun ustaz kadang-kadang gurau-gurau juga, April Fool lah, apa-apa kan. Ini tak ada, track record sikit pun, dalam gurau pun tak tipu. Jadi kalau Rasulullah SAW yang membawa berita, lebih daripada itu aku percaya. Berlakulah yang selalu dalam bahasa Inggeris orang kata, when they trust the messenger, they will trust the message. When they trust the messenger, kalau kita percaya messenger, pembawa dia berita tu, apa saja yang dikatakan percaya. Sebab apa? Sebelumnya ketika Rasulullah nak menyampaikan dakwah, Rasulullah berpegang kepada prinsip, in order to deliver the message, be the message. Nak sampaikan satu mesej, Rasulullah jadi mesej. Rasulullah seorang yang benar, Rasulullah seorang yang amanah, sehingga orang nampak tidak ada konflik ataupun tidak ada split personality pada diri Rasulullah. Apa yang Rasulullah cakap dengan apa yang Rasulullah buat sama. Boleh ini golongan pertama. Golongan yang kedua, tolak terus. Ini kebencian, ego. Jadi saya nasihatkan diri saya, kaum ibu, kebencian kadang-kadang menyebabkan kita menolak kebenaran walaupun kita tahu itu satu kebenaran. Berhati-hati dengan kebencian yang melampau. Kebencian yang melampau datang daripada ego yang melampau.
Ya. Orang yang ego ataupun takabur, apa sifat dia? 3. Saya dah ulang dan saya ulang-ulang lagi. Tak apa. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Apa tanda seorang ego? Ada 3. Yang pertama, merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Penyakit namanya bukan dalam bahasa Inggeris. Penyakit dalam bahasa Arabnya, ana khairu minhu, itu penyakit. Aku lebih baik daripada kamu. Ini takabur. Bila aku lebih baik daripada kamu, datang kedua. Yang kedua ialah memandang hina, remeh orang lain. Memandang hina, memandang remeh orang lain, semua tak betul, dia saja betul. Dan yang ketiga, bila dah dia rasa diri dia hebat, orang lain semua kecil belaka, dia dah tinggi, dia dah suci, apa dia rasa? Akhirnya yang ketiga, dia menolak kebenaran. Walaupun kadang-kadang dia tahu itu satu kebenaran. Ini yang berlaku kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini, mereka dah tahu tentang Rasul akhir zaman. Mereka dah baca kitab Taurat. Begitu juga orang Nasrani, mereka dah baca kitab Injil. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dah semua ada sifat-sifat Rasulullah. Namanya pun dah ada. Dan mereka menanti. Tapi bila Nabi Muhammad lahir di kalangan orang Arab, bangsa Arab, mereka tolak sebab mereka nak juga lahir daripada bangsa mereka. Itu Bani Israel. Sebab apa mereka bangga? Sebab apa? Takabur. Kami ni God chosen people. Allah dah pilih kami, God chosen people. Mesti dari kami. Walaupun dah nampak ciri-ciri Rasulullah tu, ciri-ciri Nabi Muhammad, dan mereka ni dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul tu macam mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi tolak juga. Kenapa? Kerana kebencian yang melampau. Kebencian yang melampau akarnya daripada ego. Boleh faham? Jadi kita takut. Jadi golongan yang kedua, dia tolak Isra Mi'raj. Tolak terus. Tak nak explanation, tak nak apa. Yang kalau yang membawa tu Muhammad, apa saja kami tolak. Boleh faham Ini yang dikatakan taksub. Taksub ada 2. Taksub kerana cinta, taksub kerana benci. Kalau taksub kerana cinta, tak dengar apa-apa. Yang ni okey, baguslah. Tapi kalau taksub dengan kebencian, betul tak nak dengar, tak nak tabayun, tak nak selidik, tak ada apa, terus tolak. Itu yang berlaku. Grup yang ketiga ialah grup ketiga ni, kalau mudah-mudahan kalau kita tak jadi grup yang pertama macam Abu Bakar As-Siddiq, jadi grup yang kedua. Kami nak explanation, kami nak penjelasan. Muhammad, engkau berkata engkau telah pergi ke Masjidil Aqsa. Tolong beritahu ciri-ciri Masjidil Aqsa tu, berapa tiang dia? Berapa? Rasulullah sampai, betul tak? Macam kita lah Bukit Jelutong ni, macam mana tiangnya, ini cerita very detail. Orang kata tak mungkin. Kalau Nabi Muhammad tak pergi Masjid Al-Aqsa, tak mungkin dia boleh cerita macam ni. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah kata dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang tu, Rasulullah nampak ada kafilah yang nak balik. Tapi mereka belum sampai, on the way. Rasulullah kata mereka akan sampai. Betul sampai. Siapa yang nampak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga meyakini Isra Mi'raj kerana explanation, kerana dapat info, kerana dapat ilmu. Kita harap macam ni lah juga. Betul? Dengan ilmu. Tetapi mudah-mudahan kita dua-dua kita jalan. Kita juga menuntut ilmu, kita juga memohon apa tadi? Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Jadi itulah asas perbincangan kita pada pagi ini, iaitu kekuatan ikhlas. Masuk tajuk, bagaimana kita nak ikhlas. Baik. Subhanallah, saya nak tanya dulu pada puan-puan, mana dulu? Ikhlas dulu baru amal jadi baik ke? Amal jadi baik dulu ke baru ikhlas? Dengar betul-betul. Dua pandangan. Yang pertama, ikhlas dulu
baru amal jadi baik, ataupun amal baik dulu baru ikhlas. Contoh, yang berpegang kepada ikhlas dulu baru amal baik. Kata, kenapa you nampak semayang macam patok ayam aja? Baca Quran nak cepat sikit gini-gini, tak ada macam kesungguhan lah. Itulah saya tak berapa ikhlas lagi. Kalau saya ikhlas, barulah saya punya amalan jadi baik. Sebab macam mana tak betul-betul ikhlas lagi. Ni golongan pertama. Golongan yang kedua, saya tak tahulah ikhlas tak ikhlas, tapi saya cuba buat betul-betul amal, saya buat betul dengan ilmunya, dengan apa yang saya faham. Kalau semayang tu saya jaga tertibnya, saya jaga rukun kaulinya, bacaannya betul, saya jaga rukun fi'linya. Kalau rukuk 90 darjah, kalau sujud semua anggota sujud sentuh, kemudian rukun qalbinya saya juga cuba rasa haibahnya Allah, rasa takut dengan Allah, rasa malu dengan Allah dalam salat. Saya cuba. Mana tahu nanti ikhlas. Dengar sekali lagi, ada dua kelompok. Yang mana yang lebih tepat, ikhlas dulu baru amalan jadi baik ke, ataupun amalan baik dulu baru ikhlas? Okey. Saya nak minta angkat tangan boleh? Siapa yang kata yang pertama? Kalau ikhlas dulu, kalau kita ikhlas baru amalan kita jadi baik. Tolong angkat tangan. Alhamdulillah. Okey. Siapa yang kata yang kedua? Amalan baik dulu baru ikhlas. Angkat tangan. Okey, turun. Siapa yang tak angkat tangan, tolong angkat tangan. Ada yang tak angkat tangan, ada tu, ya. Okey, baik. Sekarang kita letak dulu parking lot dulu. Kita letak dulu sebentar, kita fikir, ya. Subhanallah, kita bertitik tolakkan satu hadis. Hadis ini, kita boleh jadi panduan, bahawa berbunyi mafhumnya lebih kurang. Dengar, ikhlas tu rahsia dalam rahsia Allah. Ikhlas tu rahsia dalam rahsia Allah, yang Allah berikan, yang Allah titipkan ikhlas tu kepada orang yang Allah sayang. Sekali lagi saya ulang, hadis ini mafhumnya, ikhlas tu rahsia dalam rahsia Allah, Allah beri kepada orang yang Allah sayang. Bila kata ikhlas tu rahsia dalam rahsia Allah, kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, orang lain pun tak tahu kita ikhlas atau tidak, malaikat pun tak tahu kita ikhlas atau tidak dalam beramal. Boleh faham maksud saya? Malaikat hanya mencatat amalan je. Kiraman katibin, rakib dan atid, ditulis. Kalau baik, dia tulis. Soal hati, soal ikhlas, rahsia dalam rahsia Allah. Jadi kalau kita tak tahu kita ikhlas atau tidak, secara beradabnya, tak boleh kalau orang tanya, tak boleh kalau orang berkata, ini sedekah saya, ikhlas. Tak salah, tapi tidak beradab. Ini pemberian ikhlas saya. Ataupun dulu, kalau kita sekolah dulu, pecah kaca, pecah gelas, baca harap balas, bawah tu yang ikhlas. Tak boleh. Tak beradab. Sebab ikhlas tu rahsia dalam rahsia Allah, sebab kita pun tak tahu kita ni ikhlas ataupun tak ikhlas. Kalau kita sendiri, contohnya saya bercakap, kalau saya tak ikhlas, tak ada nilai apa-apa waktu saya bercakap. Tapi saya tak dapat confirm saya ikhlas. Puan-puan yang mendengar pun tak boleh confirm ikhlas atau tidak. Betul? Jadi kalau kita tak tahu diri kita ikhlas atau tidak, lebih-lebih lagi kita tidak boleh tebak, kita tak boleh dakwa, kita tak boleh kata orang lain tak ikhlas. Boleh faham, Kalau kita sendiri tak ikhlas, kita tak tahu ikhlas atau tidak, macam mana kita nak tahu orang lain pula? Betul? Tapi ramai di kalangan kita, termasuk diri kita, aku nampak muka pun tahu muka tak ikhlas. Cara dia jalan, cara dia bagi, dia salam pun aku nampak tak ikhlas lah, mata dia lain. Itu tak boleh. Kita tak boleh. Kalau diri kita pun kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, lebih-lebih lagi orang lain, kita tak tahu kita tak ikhlas. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita ambil hak Allah dalam kehidupan kita. Jangan ambil hak Allah. Ikhlas ni hak Allah, Allah yang tahu. Iman seseorang hak Allah, betul? Nak tentukan orang ni munafik, orang ni kafir, orang ni zalim, tu hak Allah.
Kita boleh kata ciri-ciri munafik. Tahu. Ini sifat-sifat munafik kita tahu, betul. Tetapi nak confirm orang tu munafik, orang tu kafir, tak boleh. Itu hak Allah. Tapi fikir ini penting. Jadi ikhlas ni rahsia dalam rahsia Allah. Sebab itu saya katakan tadi, ada 3 golongan yang diceritakan dalam hadis. Ini golongan hebat ni, bukan macam kita ni, hebat. Pertama, golongan yang mati syahid. Mati syahid, pejuang Islam yang mati syahid. Yang kedua, hartawan yang pemurah. Yang ketiga, ahli Quran. Ahli Quran ni maksudnya dia qari, orang yang baca Quran, tahu tentang tafsir Quran. 3 golongan ni. Ada termasuk kita? Ya, susah. 3-3 tak termasuk kan? Dan tapi kita cuba berusaha lah untuk niatkan untuk kita mati syahid. Betul? Kita niatkan untuk jadi hartawan ataupun golongan yang pemurah. Kita niatkan usaha untuk jadi orang yang serius dengan Al-Quran. Jadi diberitakan dalam hadis, 3 golongan ni dah digiring untuk masuk ke dalam syurga. Orang kata dah diarak lah. Kalau di Malaysia ni, kalau orang Melayu kahwin, dah diarak dengan bunga manggar lah. Nak dimasuk dalam syurga. Dalam perjalanan, Allah kata, masukkan ke dalam neraka. U-turn balik. Jadi bayangkan penderitaan mereka 2 kali ganda. Kalau terus masuk neraka, memang menderita. Tapi ini dah tengok syurga. Dah tengok syurga, tiba-tiba masuk neraka. Oh, ini penderitaan. Kenapa? Semuanya kerana tidak ikhlas. Yang berjuang nak dilihat sebagai wira atau hero, supaya dikenal sebagai pemberani. Mati dia sebab nak dikenali sebagai hero, pemberani. Yang hartawan, untuk yang berderma tu untuk dipuji, untuk terkenal, untuk viral. Dan yang ketiga, ahli Quran untuk dipuji. Ingat ahli Quran, kazabta, kata Allah, kazabta tu kamu pembohong, masuk neraka. Jadi kalau begitu, susah tak nak ikhlas? Susah. Tapi kalau Allah bagi apa tadi? Hidayah, mudah. Sebab itu, subhanallah, kita nak ikhlas. Nak dapat hidayah supaya kita ikhlas. Caranya ialah berusahalah. Dan kita hadir dalam majlis ilmu. Setiap masa kita hadir dalam majlis ilmu, kaum ibu, kita semua hadir dalam majlis, kerana nak ilmu tentang ikhlas, supaya nanti Allah bagi kita ikhlas. Betul? Kita berusaha. Baik. Sekarang kita tengok bagaimana kita nak supaya yang tadi ikhlas, rahsia dan rahsia Allah, betul tak? Satu bahagian daripada hadis. Hadis tadi mula macam mana kaum ibu? Cuba baca balik. Ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Allah bagi kepada orang yang Allah sayang. Didengar ya. Ini bahagian yang kedua. Allah sayang. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Sekarang ni kita dah tahu tentang ikhlas ni. Kalau orang tanya kita, awak ikhlas tak? Awak buat semua ni, datang majlis ilmu ni, suami tanya nanti balik, you pergi majlis ilmu ikhlas lah? Nak macam mana nak jawab? Tak ikhlas. Takkanlah gitu. Ikhlas, confirm ikhlas bang. Tak boleh rahsia dan rahsia Allah. Bagi tahu macam ni, bang, saya cuba untuk ikhlas. Saya sedang berusaha untuk ikhlas. Jawab begitu kalau orang tanya. Awak bagi hadiah ni, awak bagi sedekah ni ikhlas tak? Saya sedang berusaha untuk ikhlas. Awak doakanlah supaya saya ikhlas. Macam tu jawapan dia. Baik. Tadi, bila Allah sayang, Allah bagi ikhlas. Persoalannya sekarang, ni masuk kedua, iaitu bagaimana kita nak buat supaya Allah sayang kita. Bagaimana kita nak buat supaya Allah sayang kita, supaya nantinya bila Allah sayang kita, Allah berikan ikhlas. Jadi ada caranya, iaitu soalan awal kita punya tajuk kuliah ialah kekuatan ikhlas, iaitu bagaimana nak ikhlas, sudah terjawab.
Sudah terjawab macam mana? Bagaimana nak ikhlas? Buat supaya Allah sayang kita, dan bila Allah sayang kita, Allah bagi ikhlas. Kan saya dah katakan dulu, kalau Allah bagi harta belum tentu Allah sayang. Bila Allah bagi rupa cantik belum tentu Allah sayang. Saya tak nak ulang lagi benda tu dulu. Saya dah bagi dah hujah-hujahnya. Okey. Bagaimana nak bagi Allah sayang? Ada satu hadis pula, riwayat Baihaqi. Mafhumnya hadis ni dengar hadis ni Allah sayang seseorang yang apabila dia melakukan satu amalan ataupun satu pekerjaan, dia memperelokkan amalan itu ataupun memperelokkan pekerjaan itu. Sekali lagi saya ulang slow Allah sayang pada seseorang yang apabila dia melakukan satu amalan ataupun satu pekerjaan, dia memperelokkan pekerjaan itu. Memperelokkan pekerjaan ini terjemahan dalam bahasa Melayu. Tetapi bahasa yang lebih tepat ialah bahasa Arab, iaitu yutkinuhu, artinya itqan. 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 Itqan ni masih lagi janggal. Masih lagi orang kata jarang kedengaran, betul? Berbanding dengan ikhlas. Ikhlas bahasa Arab ke bahasa Melayu? Ikhlas. Bahasa Arab, tapi dah biasa, betul? Mesyuarat bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab, tapi dah biasa mesyuarat. Ikhtiar bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Almari bahasa apa? Almari. Almari bahasa Portugis. Jangan kata bahasa Arab pula Almari bahasa Portugis. Yang masuk dalam vocab ataupun perbendaharaan kata orang Melayu. Almari tu bahasa Portugis. Banyaklah bahasa-bahasa yang masuk. Jadi kalau sebut itqan nampak janggal lagi, betul? Tapi ikhlas, mesyuarat, ikhtiar dah biasa. Jadi mari kita biasakan apa yang dikatakan itqan. Itqan ini ialah memperelokkan amalan. Selalu kita baca tentang itqan ini, terjemahnya. Semua baca surah Al-Mulk insya-Allah, ayat yang kedua selalu kita ulang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak kata aksaru amala, tapi ahsanu amala. Aksaru banyak, ahsanu yang elok, yang baik. Betul Jadi antara ciri amalan yang baik ialah kita memperelokkan amalan tu. Boleh faham maksud saya? Memperelok. Amalan tu dah baik, tapi kita bega-bega lagi jadi bagus. Betul? Macam kita dah depan cermin dah pakai tudung dah, bega lagi sini lagi. Macam mana? 2-3 kali pakai cermin. Tapi kalau kita nak tengok contoh sebagai Siti Aisyah, ketika dia nak bersedekah dengan duit dinar ataupun dirham, dia lumur duit tu dengan minyak wangi dulu. Ada buat sini? Tak ada. Kita nak bagi kat masjid duit yang buruk sekali, betul lah. Tapi orang kita kata, kenapa bagi duit yang ini ada nilai juga ni, boleh lagi laku bank aku. Tapi Siti Aisyah tak. Duit saja tu, yang tu dia lumur dengan minyak wangi, bagi wangi-wangi, baru dia sedekahkan kepada fakir miskin. Orang bertanya, kenapa dia buat begitu? Dia kata dia nak memperelokkan amalan sedekah. Nah, ini penting. Jadi nanti waktu buka puasa, kan kita bagi jiran kita dan sebagainya, bagi yang sedap. Betul-betul. Boleh faham Yang sedap. Jangan kita beli dah dekat-dekat di tempat-tempat yang mana yang paling tak elok, yang paling tak sedap, itu yang kita bagi sebagai sedekah. Salah. Subhanallah. Ini yang terjadi sekarang. Kalau kita baik, kalau kita tak baik, dalam sistem yang baik, dalam orang cara yang baik pun, kita buat tak baik juga. Saya bukan nak cerita pasal politik saya nak cerita sikit contoh. Menu Rahmah. Betul? Menu Rahmah kan baik, harga dia bagus. Ingat menu Rahmah bukan resepi, harga. Setengah saya nak makan sangat menu Rahmah, sedap ke tak sedap tak. Menu Rahmah bukan makanan tu, dia harga dia. Tapi kalau peniaga belum bersedia,
Yang sayur kobis yang buruk-buruk dia masak untuk jadi minum rahmah. Betul? Yang ikan yang tak elok, yang ayam yang tak elok, yang itu yang dibagi minum rahmah. Sebab apa? Sebab dia nak bersedekah, dia nak buat baik, tetapi dia tidak ahsanu amala. Boleh faham ya? Boleh faham. Ini kita kena yang terbaik. Ya, yang penting sekali. Supaya bila ahsanu amala, itulah yang diuji oleh Allah sebaik amalan-amalan kita. Sebab tu saya katakan selalu, orang Islam buat kerja yang betul, tapi buat kerja yang betul tak betul-betul. Boleh faham? Buat kerja betul, tapi tak betul-betul. Betul tak? Tak excellent. Tak excellent. Kita buat asal buat saja. Tak, buat tu betul-betul. Kalau kita nak bagi hadiah, hadiah yang terindah. Kalau kita nak bagi sedekah, sedekah yang terbaik. Boleh faham maksud saya? Sebab itu kalaulah orang yang nak berniaga menu rahmah ni, dia menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan buat yang terbaik. Apa dia? Peniaga yang jujur dan amanah akan jadi jiran para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. 4 golongan yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang dapat nikmat ni 4 golongan. Nabi, siddiqin, solihin dan juga syuhada. Kunci dia jadi peniaga yang jujur dan amanah. Saya teringat satu ketika saya pergi ke Indonesia, duduk satu majlis ilmu, dia kata ulama ni, saya ingat lagi sampai sekarang, dia kata amalan-amalan kita ni macam pemutar skru dengan skru. Skru nombor 12 untuk pemutar nombor 12 untuk skru ini. Yang skru ini lain lagi pemutar skru dia. Boleh faham ya? Itu pomen lah. Dia minta nombor 12. Baru boleh buka. Kalau skru tu bagi nombor 13 dengan skru tu dia takkan buka punya. Boleh faham? Dia ada pemutar yang sesuai dengan skru, dia boleh buka. Begitu juga amalan dalam Islam. Amalan dalam Islam, kalau kita nak hati kita lembut, usap kepala anak yatim dengan sedekah. Itu dia punya pemutar skru. Nak selamat daripada munafik, 40 hari solat berjemaah, selamat daripada munafik. Boleh faham ya? Ada dia punya keistimewaan dia. Ada khususiah amalan-amalan tertentu. Dan kalau nak jadi jiran para nabi, para syuhada, para solihin, ialah jadi peniaga yang jujur dan amanah. Doktor tak jadi, tak dijanjikan. Ada mungkin tempat lain lah. Tetapi kalau nak jadi jiran para rasul, antaranya ialah jadi peniaga jujur dan amanah. Kalau orang yang buat menu rahmah ni, dia menghayati soal ini, dia akan buat macam tu. Boleh faham maksud saya? Dan kita pun diajar dengan doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Betul Muaz bin Jabal, satu ketika Rasulullah datang daripada belakang buat surprise. Kita baru nampak watak Rasulullah ni macam mana Allahu Akbar. Bila kita dengar cerita ni pun macam kita terbayang. Rasulullah datang terus peluk belakang Muaz bin Jabal. Macam kita lah, peluk terus kawan kita. Gitu. Begitu mesranya Rasulullah dengan para sahabat. Sebab tu sahabat dengan Rasulullah tak kata pengikutku, kata Rasulullah sahabatku. Dan setiap sahabat ni Allah bagi gelaran. Yang ini Aminul Ummah, kepada Abu Ubaidah, kepada Khalid Al-Walid, Saifullah, kepada ini As-Siddiq, ini Al-Faruq. Rasulullah bagi gelaran yang mengeratkan dengan dia. Jadi Rasulullah peluk Muaz bin Jabal. Rasulullah kata, aku cinta padamu wahai Muaz. Cinta, aku cinta padamu. Love is a verb. Cinta adalah tindakan, betul. Tetapi kena juga bagi tahu orang yang kita, love is a word too. Cinta juga perkataan. Kena sebut. Sebab satu ketika ada seorang sahabat sedang lalu, ada seorang sahabat yang lain duduk dengan Rasulullah. Sahabat tu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta dia tu kerana Allah. Rasulullah kata, engkau dah bagi tahu dah? Engkau dah bagi tahu? Belum. Pergi bagi tahu. Ya, dalam Islam, love is a word, love is a verb. Dua-dua.
kata pun begitu juga. Jadi jangan lokek lah. Balik nanti bagi tahu suami, saya sayang abang. Tapi jangan kata sayang saja, tapi tindakan tak selaras. Tindakan dan kata-kata selaraskan. Boleh Jadi apa kata Rasulullah? Aku sayang kepadamu wahai Muaz bin Jabal. Kemudian Rasulullah terus bagi hadiah. Hadiah dia apa? Selepas daripada solat, jangan lupa baca doa ini. Selepas daripada solat, jangan lupa baca doa ini. Saya dah katakan tadi, solat adalah doa. Dalam solat kena serius berdoa. Luar solat pun kita kena berdoa. Boleh faham maksud saya? Apa dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dia. Ya Allah, permudahkanlah hatiku untuk mengingatimu. Mudahkan lidah kita ringan berzikir. Hati kita mudah ingat Allah. Permudahkan. Jangan kita usaha saja, tetapi doa. Minta doa, ya Allah permudahkan aku. Kita kadang-kadang terbangun pukul 3 pagi, susah betul nak bangun, nak ambil wuduk dan sebagainya. Merintihlah, ya Allah, permudahkanlah aku untuk minta ampun padamu. Ini waktu sahur, waktu sahur ni waktu yang paling barakah untuk minta keampunan daripada Allah. Minta. Baik, tadi lepas tu Allahumma tengok dah lupa dah Auzubillahi minasyaitan. Allahumma salli. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Permudahkanlah untuk kita bersyukur kepada Allah. Kemudian wa husni ibadatik. Ya Allah, permudahkanlah aku untuk memperelokkan, memperbaiki amalanku. Jadi kita tahu antara nak memperbanyakkan amalan dengan nak memperelokkan amalan, mana yang lebih utama? Memperelokkan amalan. Dan antara ciri amalan yang elok ialah dawamuha wa in qalla. Dawamuha maksudnya yang kekal, konsisten walaupun sedikit. Konsisten. Istiqamah walaupun sedikit. Jangan banyak sekali, tiba-tiba abrupt, berhenti. Jangan. Sikit tapi berkekalan. Sebab air yang menitis sikit akan melekukkan batu. Macam air pilih bomba sekali, keluar macam daripada bomba, boom je. Lepas tu seminit tak ada kesan apa-apa. Berbanding setitik-setitik yang bertahun-tahun akan memberi bekas. Boleh faham Jadi apa dia? Saya dah huraikan banyak. Saya nak tanya sebab lagi buka soalan. Bagaimana kita nak dapat ikhlas? Buat supaya Allah sayang. Macam mana nak Allah sayang? Memperelokkan amalan. Itqan. Baik. Sekarang dengar betul-betul supaya kita ni hidup bermotivasi, terdorong betul-betul. Apa saja yang kita nak buat, go for excellent. Go for excellent. Jangan lebih-lebih kurang. Saya dulu selalu dengar kata, macam mana pakcik berniaga? Berniaga ala kadar lah, berniaga Nabi. Berniaga Nabi ala kadar. Betul? Dia kata, berniaga Nabi lah Ustaz. Macam mana berniaga Nabi tu lebih-lebih kurang, itulah berniaga Nabi. Tidak, Nabi jadi orang kaya. Korporat yang hebat. Financial freedom. Rasulullah SAW kaya sungguh. Betul Jadi kalau minta syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Jadi ini penting. Jadi sebab itu dengar para isteri. Bila saya bercakap pada wanita, dia 3. Dia isteri, dia ibu, dia mujahidah, pejuang Islam. Kita ada 3 peranan wanita. Pertama sebagai isteri, ibu. Yang kedua sebagai isteri. Yang ketiga sebagai mujahidah, orang yang nak mendaulatkan Islam dalam kehidupan, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi dengar kalau kita benar-benar serius dan memperelokkan peranan kita sebagai isteri, katalah, kepada suami kita, akhirnya suami kita sayang pada kita.
Kita taat pada suami, kita jaga maruah suami, betul tak? Kita jaga adab kita depan suami, kita jaga harta suami dan sebagainya. Kita jadi orang kata manager yang baik pada suami kita. Suami kan leader, kita manager kan. Kita jadi manager yang baik pada suami kita. Akhirnya suami kita kata, yang sayang. Berapa kali sayang tu sayang. Dia kata gitu. Sebenarnya waktu itu bukannya suami saja sayang kepada isteri itu, Allah sayang kepada isteri itu. Sebab dia melaksanakan tugas dia sebagai isteri dengan memperelokkannya. Boleh faham maksud saya? Jadi buat dua dalam satu lah. Kalau seorang ibu, dia jaga anaknya, betul-betul didik anaknya. Pertama, dia jaga solat anaknya, sebab ibu adalah madrasah kepada anak-anak, betul Ibu adalah sekolah pada anak-anak. Jaga kebersihan anak kita. Kebersihan anak kita ni dua. Waktu yang kecil pesan pada anak kita supaya jaga cucu kita. Dua kebersihan seorang, pada gigi dan pada kuku. Jaga gigi dan kuku, yang lain boleh terjaga. Nak teratur hidup dia, jaga tiga. Satu waktu makan, satu waktu tidur, satu makan, tidur dan solat, ataupun tambah satu lagi waktu mandi dia. Budak-budak ni empat ni teratur lah, betul. Dia dah buat macam tu pada anak dia, didik anak dia betul, sehingga bila besar anak sangat sayang kepada ibu. Ibu saya sayang ibu tu betul. Sebenarnya waktu itu bukan saja anak ibu itu disayangi oleh anak, tetapi Allah menyayangi ibu tu, sebab ibu tu sudah melaksanakan peranan sebagai ibu, sebagai itqan, memperelokkan. Boleh faham Begitu juga seorang pekerja, bila dia melaksanakan kerja dengan efektif, efisien, kualiti kerja, menepati SOP, dia menepati segala kehendak majikan. Waktu itu majikan kata, saya sayang awak. Sebenarnya bukan saja pekerja itu disayangi oleh majikan, tapi Allah menyayangi. Jadi ini dorongan untuk kita pergi yang terbaik dalam hidup kita. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Bukan sekadar baik, tetapi better than best. Jadi good, better, best. Tapi ini better than best. Lebih excellent lagi, InsyaAllah. Jadi bagaimana sekarang ni soalnya kerja kita, nak amalan kita nak buat yang terbaik. To be continued. Sambung lain kali. Seperti mana yang saya janjikan, saya nak buka kepada soalan-soalan. Ya, silakan. Saya tak dengar puan. 4 perkara. Okey, terima kasih. Saya cakap laju 4 perkara ni kalau kita jaga kepada cucu kita, kepada anak kita, insya-Allah tersusun hidup dia. Pertama, waktu solat dia. Waktu solat kita jaga. 7 tahun anak-anak terus pertama solat. Sebelum 7 tahun awaluddin ma'rifatullah, kenalkan kepada Allah. Tapi sebelum 7 tahun kenalkan kepada Allah, cara macam mana? Bukan cara belajar. Cara bermain dan bergurau. Input dia kasih sayang. Kan? Kita ada 4 fasa dalam pendidikan anak. 7 tahun pertama sebelum, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 tahun kepada 21 tahun, 21 tahun sampai ke atas. Betul? 7 tahun ke bawah, input dia kasih sayang. Pendekatan dia bermain dan bergurau. Jadi nak kenalkan Allah kepada anak yang 7 tahun ke bawah ni ialah dengan apa? Dengan bermain, sampai bermain, bawa ke padang, Allah buatkan pokok-pokok ni Allah yang buat. Masa makan, Allah yang bagi kita makan. Begitu je maksudnya ulang-ulang nama Allah tu. Tak payah logik-logik. Tahu tak, pokok-pokok ni dia menjalankan proses fotosintesis yang ini. Tak payah. Bagi saja, terus saja pada ini. Dia akan masuk. Sebab dia tu baru keluar daripada alam roh, singgah di alam rahim. Maksudnya, baru lahir kat alam dunia. Maksudnya dia masih lagi macam putih bersih. Boleh faham Anak-anak tu dilahirkan putih bersih. Ibu bapanya yang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Saya nak tanya, kenapa tak ada pengertian Islam, Muslim? Ibu bapa lah yang menjadikan dia Yahudi, ibu bapa yang menjadi Nasrani, ibu bapa lah yang menjadi Majusi, ibu bapa yang menjadikan dia Islam. Kenapa tak ada yang menjadikan dia Islam? Saya nak tanya kenapa?
Wah, ustaz ni kalau tanya nak tunjuk hebat tak? Saya nak kongsi Saya pun belajar Sebab anak ni memang dah putih bersih, dah Islam dah. Kita nak tinggal polish je, kita nak gilap je. Boleh faham maksud saya? Dia dah Islam dah. Jadi mudahlah masuk tauhid. Betul? Jadi nombor satu, kita jaga solat dia. Lepas dia kenal Allah, terus 7 tahun ajar solat. Jaga solat. Dia tak nak solat ke tak apa, biar dia tahu waktu solat, dia tahu. Itu jaga waktu solat. Ni waktu zuhur, ni waktu ini, ada sebagainya. Dia nampak kita. Yang kedua, jaga waktu makan dia. Waktu makan dia, timing dia betul. Bila makan pagi, bila makan pukul 10, bila makan ini kena timing. Jangan tak tentu makan. Saya tengok kadang-kadang kadang-kadang kita tak cakap orang lah, cucu kita sendiri pun kan. Kadang-kadang dia bangun lewat pukul 10 baru makan pagi, betul. Kadang-kadang tengah malam ibu tahu pun pagi makan, tak. Timing kena makan, kena tepat. Makan dia. Yang ketiga, waktu tidur. Tidur dia mesti timing. Ini tidur tepat waktu dan sebagainya Tidur awal, bangun awal. Insya-Allah waktu dia. Jadi anak-anak kena tahu. Sebab tu nak bagi dia tidur kailulah pun boleh. Budak-budak yang umur 5 tahun, waktu ni tidur dulu. Sebagainya, lepas ni ini gitu. Jangan tak tentu tidur. Ada setengah kita tengok, itulah sebab tu kita kena ibu bapa ni kadang-kadang dia begadang, tahu. Begadang ni jaga malam, jaga tidur lewat kan. Anak pun sama-sama tidur lewat, tak boleh. Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata apa? Kalau nak makan banyak, makan di belakang anak kita. Boleh faham? Tak boleh tunjuk kita makan banyak supaya dia ikut tau. Boleh faham? Sampai begitu adabnya dalam mendidik anak. Gitu sekali. Sebab anak-anak tengok perlakuan kita. Okey, yang ketiga. Yang keempat apa dia? Yang satu solat, kemudian yang keempat mandi. Mandi dia kena jaga. Mandi dia. Waktu makan dia, waktu makan kena jaga, dan waktu mandi jaga. Itulah saya kata jaga 4, insya-Allah. Terjagalah yang lain tu. Kebersihan kuku dan gigi. Kuku anak kita, cucu kita kena tengok selalu. Sebab itu yang paling sukar. Kuku dan gigi paling sukar. Yang tudung, baju tu semua mudah. Jadi kalau dia dah jaga yang paling sukar, yang lain tu mudahlah, betul tak? Di indikator dia. Boleh faham maksudnya? Gitu. Ini petua lah, bukan fatwa. Ini petua orang tua kita dulu. Okey. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Dorongkan kita. Ya, betul. Betul, itu sepatutnya. Dia dua. Rukun qauli ni, rukun qauli yang wajib ni ialah takbir, solat, selawat dan salam. Ada 4, Jadi maksudnya sekarang ni bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Jadi dalam hati kita minta hidayah. Itulah sepatutnya ada hayati. Dia waktu kita baca Fatihah dalam keadaan apa kita buat? Dalam keadaan qiyam kan? Qiyam tu berdiri betul, rukun. Itu rukun apa? Rukun fi'li. Baca ihdinas siratal mustaqim, satu ayat dalam Fatihah, itu rukun qauli. Betul. Kemudian masa kita baca ihdinas siratal mustaqim, mesti ada rukun qalbi. Qalbi ini apa? Hati. Hati kita mesti ada 4 dalam solat. Dia selang-seli lah 4, tapi 4 ni. Yang pertama mesti ada haibah. Haibah ni rasa besarnya Allah. Allahu Akbar. Tu takbir kan? Yang lain semua kecil. Tadi bergaduh dengan suami kecil, anak-anak buat pasal kecil, duit tak ada kecil, Allahu Akbar. Tinggalkan semua. Kita surrender kepada Allah. Itu dalam hati kita. Betul Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lain kecil. Dalam hati merasakan, itu rasa haibah.
Yang kedua, dalam solat mesti ada rasa takut, khasyah, rasa takut pada Allah. Ya, masa kita rokok contoh, ya, kita rokok ni kita tak bagi pada siapa pun, walaupun pada ibu bapa kita tak rokok, walaupun pada sultan kita tak rokok, walaupun presiden kita tak rokok, yang kita bagi rokok ni hanya pada Allah saja. Kan haram kita tunduk lebih. Kalau macam ni boleh, tapi kalau tunduk lebih daripada rokok tak boleh. Betul? Apa? Kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah tu azim, sah. Dan waktu itu apa? Haibah juga, rasa haibah. Betul? Dan masa dalam tadi dalam Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim mesti ada, dia kata raja. Raja itu apa? Harap. Harap ada Allah. Harap, ya, Allah bagi hidayah pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Itu kita harap. Kita duduk dengan para syuhada, para nabiin, para siddiqin dan para solihin, 4 golongan. Hasuna ula rafiqa, yang mengikutinya. Kita hendak ini. Boleh faham maksud saya? Sebab itu bacaan ni pertama kita faham erti. Yang kedua kita faham erti. Yang kedua faham makna. Boleh faham Erti terjemahan, makna itu penghayatan. Dia lain. Erti dengan makna. Betul? Penghayatan tu adalah makna. Penghayatan. Baru penghayatan tu tadi ada mesti ada raja. Itu penghayatan. Lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu orang Yahudi dan Nasrani, orang yang dimurkai dan orang yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Waktu itu mesti ada apa? Takut, khasyah. Boleh faham Dan itulah rasa-rasa yang perlu ada dalam solat, dan itulah doa. Boleh faham Jadi ini yang menyebabkan kita buat tu. Hari ni minta maaf kita melafazkan rukun qauli tanpa faham dan tanpa tahu erti. Kadang-kadang tahu makna pun. Tahu makna tu lagi dalam lah, erti pun tak tahu. Saya terlibat dengan training internalizing core values through solat di bank-bank. Internalizing core values through solat maksudnya menitipkan nilai-nilai management dan leadership through solat, dalam solat. Antaranya ialah bengkel solat. Kita bawa bengkel solat, kita bagi apa erti Fatihah. Erti je, bukan makna tau. Bagi erti Fatihah, tahiyat dan sebagainya. Minta maaf 70% fail. Tak tahu pun makna erti Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada engkau, kepadamu kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon. Itu terjemahan secara literal, secara direct. Itu pun tak lulus. Apalagi makna untuk dihayati. Kenapa Allah kata Maliki Yaumiddin? Allah menjadi raja pada hari pembalasan. Kenapa Allah tak kata aku menjadi raja di dunia ini? Tak. Tetapi pada hari pembalasan, Yaumiddin. Kenapa? Kenapa iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in? Ada sebab. Apa bezanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa bezanya? Bisa kata contoh. Jadi kita kena update dan upgrade ilmu tentang solat kita supaya bukan tahu erti tetapi tahu juga makna, supaya kita solat ada feel. Tapi solat bukan feeling. Ada satu dulu solat adalah feeling, bukan. Kita mesti ada feel dalam solat. Bila kita buat baru ada penghayatan, betul? Barulah. Kalau gitu macam budak-budak kecil, dia nyanyi lagu cinta, kita kata dia tahu tak makna cinta tu, kan? Tapi orang dewasa jangan. Dia sebut tu boleh menangis bila dia kata cinta sebab dia feel. Jadi kita macam itulah. Ini yang dikatakan mesti kita menghayati makna, bukan sekadar erti. Supaya timbul feel, rasa di dalam solat. Jadi solat kita tidaklah kering. Solat kita tidaklah gersang begitu, tetapi basah dan juga hidup segar apabila kita solat. Gitu. Boleh. Okey, ada pertanyaan satu yang akhir.
kita 10.30 ni ada janji semua dengan suami ke dengan apa-apa, nanti saya tak mau terlewat janji. Ada apa? Yang last satu soalan, insyaAllah. Alhamdulillah, ya. Tolong ingatkan pada minggu hadapan dekat mana? Bagaimana kerja amal yang baik itu. Apa ciri-ciri amalan yang baik? Supaya nanti ni insya-Allah kita akan jawab sekarang ni. Dah terjawab tak undian tadi? Kerja dulu, kerja baik baru ikhlas ke, ataupun amal baik baru ikhlas ke, ikhlas baru kerja baik? Sudah terjawab, iaitu kerja ataupun amalan baik dulu baru ikhlas, bukan tunggu ikhlas baru amalan baik. Rumusannya, ni rumusannya, ya. Saya nak ungkapkan dengan satu rumusan. Jangan tunggu baik untuk lakukan kebaikan. Jangan tunggu kita dah jadi orang yang baik untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya ulang, jangan kita tunggu kita menjadi orang yang baik untuk melakukan kebaikan. Yang lebih tepat ialah lakukanlah kebaikan untuk jadi orang yang baik. Sekali lagi saya ulang, jangan tunggu kita jadi orang baik untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, lakukanlah kebaikan untuk menjadi orang yang baik. Contoh, ya, jangan tunggu khusyuk untuk solat, tapi sebaliknya solatlah untuk khusyuk. Jangan tunggu jadi solehah untuk tutup aurat, sebaliknya tutuplah aurat untuk jadi solehah. Boleh faham, ya? Jangan jadi orang baik untuk memaafkan, tetapi memaafkanlah untuk jadi orang baik. Jadi kita hargai bukan dia punya outcome, kita bukan hargai dia punya result, tetapi yang kita hargai dalam Islam ini ialah proses dia. Iaitu proses kita nak jadi baik, itu yang lebih penting daripada target kita nak jadi orang baik. Ya, syukran. Wabihi wallahu alam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, ya, dalam perbincangan kita hingga dapat kita terbantu dalam jalan menujunya. Jalan ini sukar, tetapi kalau Allah sudah memilih kita, semuanya akan dipermudahkan. Kita harap betul-betul Allah permudahkan itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.